Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam TS25. Yang dihormati Barisan Pengurusan Tertinggi SMK Putrajaya P81 yang terdiri daripada penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran dan kaunselor sekolah. Yang dihormati semua guru, ibu bapa dan anak-anak tingkatan 1 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia serta izinnya kita dapat bersama-sama dalam taklimat pendaftaran tingkatan 1 bagi kalender akademik 2022-2023 pada hari ini. Hadirin yang dihormati, saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada urus setia bagi pengurusan pendaftaran tingkatan 1, khususnya Unit Hal Ehwal Murid Sekolah kerana telah menjalankan tugas pengurusan sejak beberapa minggu yang lalu. Saya juga mengalu-alukan kehadiran semua anak tingkatan 1 bagi kalender akademik 2022-2023 yang bakal memulakan sesi persekolahan di sekolah menengah pada 21 Mac 2022 ini. Selamat datang wahai anak-anak cemerlang ke SMK Putrajaya P81. Terima kasih juga kepada semua ibu bapa yang sudi bersama-sama mendengar taklimat pada hari ini. Berikut adalah sedikit latar belakang berkenaan dengan sekolah SMK Putrajaya P81. Sekolah ini telah pun dibina pada tahun 1998 dan siap beroperasi pada tahun 2000. Pada awalnya nama sekolah adalah SMK Putrajaya 1. Dan pada ketika itu hanya ada 12 orang guru dan 30 orang murid sahaja yang berlaku diri. Pada penghujung tahun 2000 terdapat seramai 350 orang murid dari tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Untuk pengetahuan semua, sekolah ini mempunyai 40 buah bilik darjah pada asalnya. Dan nama sekolah daripada SMK Putrajaya 1 telah pun ditukar kepada nama yang baru iaitu SMK Putrajaya P81 secara rasminya pada 9 Oktober 2007. Antara tahun 2000 hingga 2006, pentadbiran sekolah ini terletak di bawah pengurusan Pejabat Pelajaran Daerah Sepang Selangor. Dan pada Januari 2007, sekolah ini telah ditukarkan di bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey, di sini dipaparkan alamat sekolah, nombor telefon dan juga nombor faks sekolah untuk rujukan ibu bapa dan juga boleh mendapatkan alamat website sekolah. Apa-apa maklumat berkenaan dengan sekolah boleh juga diperolehi daripada laman web sekolah ya. Okay, di sini saya akan memperkenalkan barisan pengurusan tertinggi bagi SMK Putrajaya P81. Okay, pengetua saya Cikgu Adibah binti Ali dan YDP PIBG sekolah adalah Tuan Haji Roslan bin Abu Hanif. Di sini dipaparkan wajah beliau. Saya memperkenalkan 3 orang penolong kanan ya, guru penolong kanan pentadbiran iaitu Datin Mas Amah binti Ibrahim yang di tengah itu. Di sebelah kiri adalah guru penolong kanan hal ehwal murid Cikgu Zalina binti Tambi dan di sebelah kanan adalah guru penolong kanan co-curriculum Cikgu Nur Azimah binti Muhammad Nur. Berikut adalah barisan guru kanan mata pelajaran atau lebih dikenali sebagai ketua bidang. Istilah yang baru kita gunakan ialah guru kanan mata pelajaran. Kita ada 4 orang guru kanan mata pelajaran yang terdiri daripada guru kanan mata pelajaran bahasa iaitu Cikgu Kamila binti Haji Musa,
Guru kanan mata pelajaran kemanusiaan Cikgu Datin Isyah binti Said. Guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional Cikgu Rosita binti Ismail. Guru kanan sains dan matematik itu Cikgu Aizawati binti Abdul Aziz. Di sini saya perkenalkan guru kaunseling sekolah kita. Yang pertama itu Cikgu Lazidah Zuhdi binti Mahmud Zahudi. Yang kedua Cikgu Rozana Arnida binti Sazali. Dan yang ketiga ialah Cikgu Hafizah Diana binti Muhammad Yusof. Ya, kita ada 3 orang kaunselor sekolah. Okay, para hadirin yang dihormati sekalian, di sini saya akan kongsikan juga senarai mata pelajaran dan juga mata pelajaran elektif mengikut kelas yang ditawarkan kepada semua murid tingkatan 1 sesi 2022-2023. Okey, anak-anak dan juga ibu bapa yang dihormati, di sini saya kongsikan senarai mata pelajaran untuk tingkatan 1. Itu ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, geografi, pendidikan Islam atau pendidikan moral, matematik, sains, reka bentuk teknologi RBT, asas sains komputer ASK, pendidikan jasmani dan kesihatan dan juga pendidikan seni visual. Ya, ini mata pelajaran yang perlu diambil oleh murid-murid tingkatan 1. Bagi RBT dan ASK, ini adalah pilihan ya, pilihan sama ada anak-anak mengambil RBT ataupun mengambil ASK. Dan kita ada kesemuanya ada 8 kelas, iaitu kelas perdana, kelas bestari, kelas satria, kelas putra, kelas cyber, wira, lestari dan inovatif ya. Untuk kelas perdana, ini adalah aliran kelas aliran agama dan elektif RBT dan bahasa Arab. Ya, untuk kelas bestari itu DLP. DLP ni ialah dual language program, iaitu sains dan matematik akan diajar dalam bahasa Inggeris. Dan pilihan elektifnya ialah RBT dan di sini ada satu tambahan bahasa antarabangsa iaitu bahasa Jepun bagi satria dan putra. Kesemua mata pelajaran diambil dan RBT separuh kelas akan ambil RBT dan separuh kelas akan ambil ASK ya, asas sains komputer. Dan untuk kelas satria, putra, cyber, wira, lestari dan inovatif tiada bahasa antarabangsa ditawarkan ya. Untuk cyber, wira dan lestari dan inovatif, elektif RBT dan ASK ini ialah untuk RBT ya. RBT saja. Jadi kelas yang akan ambil ASK ialah kelas satria dan kelas putra saja. Okay, di sini saya memberi sedikit penerangan berkenaan pemilihan anak-anak ke kelas perdana, itu kelas aliran agama KAA, dan juga kelas bestari, itu kelas di mana dual language program DLP digunakan ya, diadakan. Okey, bagi kelas perdana, satu perdana, elektif bahasa, tambahan bahasanya adalah bahasa Arab. Dan permohonan untuk ke kelas perdana ini, kelas aliran agama ini, permohonan adalah kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya semasa anak-anak berada di tahun 6, masa sekolah rendah dulu. Dan saringan pertama telah diadakan oleh JPWPP dan saringan kedua dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, iaitu kelas aliran agama ya. Okey, untuk ke kelas bestari, itu kelas di mana sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris ya. Dan di sini ada tambahan satu bahasa antarabangsa, iaitu bahasa Jepun. Dan pemilihan anak-anak ke kelas bestari ini adalah mengikut DLP di sekolah rendah. Jadi sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan telah pun berada di kelas DLP semasa mereka di sekolah rendah, maka kami akan masukkan ke kelas bestari ya. Sekiranya ada murid-murid lain yang tidak mengikuti DLP di sekolah rendah tetapi ingin mengikuti DLP di SMK 81, perlulah melalui satu proses temuduga yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah ya.
Berikut adalah pengurusan kelas tingkatan 1. Saya perkenalkan penyelaras tingkatan 1 ialah Cikgu Aziza binti Alias dan dibantu oleh penolong penyelaras iaitu Cikgu Nurul Nazmi binti Abdul Manap. Dan di sini senarai guru kelas dan juga guru mentor, kita letakkan ada 2 guru bagi satu kelas. Satunya kita namakan guru kelas dan pembantunya kita namakan guru mentor, ya. Jadi ibu bapa dan juga anak-anak bolehlah melihat nama-nama guru, dan ini mungkin ada perubahan, ya, dan perubahan nama guru kelas dan guru mentor ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa sekiranya ada perubahan lah. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa dan juga anak-anak, senarai nama murid tingkatan 1 ada dikongsi di pautan link pautan Telegram seperti yang dipaparkan, dan saya percaya ibu bapa telah pun ada dalam Telegram tersebut, dan bolehlah menyemak nama anak masing-masing dan juga di mana penempatan anak-anak di kelas tersebut, ya. Senarai nama murid dan kelas akan disusun semula sebenarnya apabila sesi persekolahan bersemuka dijalankan, iaitu selepas mengambil kira penempatan ke SPP, ke MRSM, pertukaran sekolah dan lain-lain, ya. Maksudnya untuk minggu pertama dan minggu kedua senarai nama itu mungkin akan ada perubahan lagi, ya. Sebab selepas ini kita akan terima nama-nama murid yang akan masuk ke sekolah asrama penuh, dan juga mungkin akan ada rayuan keluar masuk murid-murid dari dan juga dari sekolah nak keluar sekolah lain ataupun dari sekolah lain masuk ke sekolah kita. Oleh itu akan berlakulah pertukaran dalam senarai nama. Jadi sebarang pertukaran ini akan dimaklumkan kepada anak-anak dan juga ibu bapa dari semasa ke semasa. Ibu bapa yang dihormati, saya percaya pada masa kini, platform informasi dan komunikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Telegram, ya. Saluran informasi komunikasi sementara antara pihak sekolah dengan ibu bapa dan juga penjaga murid sekarang ni dalam aplikasi Telegram. Tetapi apabila selesai sahaja pengurusan tingkatan 1 ini, maka aplikasi grup dalam Telegram ini akan dibubarkan dan akan digantikan dalam grup WhatsApp, ya, grup WhatsApp pula. Inilah aplikasi WhatsApp, saluran informasi atau komunikasi utama antara guru kelas dengan ibu bapa ataupun penjaga murid. Komunikasi akan dibuka untuk 2 hala buat sementara waktu, dan komunikasi sehala sekurang-kurangnya selepas 2 minggu ditubuhkan. Dan pautan link setiap kelas akan dikongsi dalam aplikasi Telegram. So, apa-apa sahaja maklumat, saya mohon ibu bapa untuk merujuk kepada grup Telegram yang ditubuhkan sekarang ini, ya. Dan di sini juga dipaparkan contoh-contoh yang ini yang tahun 2021 yang lalu. Beginilah paparan WhatsApp group bagi tingkatan 1 tahun 2021 yang lalu. Ini contoh je lah, dan kita akan menggunakan ikon yang sama juga lah. Ada rencana sekolah, ada nama, dan di hujungnya ada tahun. Contohnya 1 Lestari 2022 pula nanti, ya, insyaAllah. Di sini saya ingin suka ceritalah, saya ingin berkongsi etika komunikasi kumpulan WhatsApp kelas dan guru kelas, ya. Saya percaya kita tidak asing lagi lah menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Jadi untuk mengharmonikan keadaan, saya mohon sangat supaya etika ini dipatuhi oleh semua pihak, baik pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa, iaitu perkara-perkara yang perlu diambil perhatian. Yang pertama iaitu grup WhatsApp kelas ini adalah milik sekolah untuk menyampaikan informasi rasmi tentang sekolah sahaja, ya. Ibu bapa
penjaga perlu sentiasa peka dengan maklumat atau informasi yang disampaikan dalam grup WhatsApp ini ya daripada pihak sekolah. InsyaAllah akan adalah informasi-informasi dari semasa ke semasa, dan saya mohon sangat ibu bapa sentiasa bukalah baca WhatsApp kelas nanti. Dan yang ketiga, jika ada isu melibatkan murid, saya mohon ibu bapa untuk berhubung terus dengan guru kelas ya. Boleh hubungi secara individu lah dengan guru kelas. Dan yang keempat, menggunakan laras bahasa yang baik dan sopan. Jaga tata susila dan adab bertutur, elakkan mengeluarkan kata-kata sindiran, ugutan, paksaan serta sensitiviti kaum dan agama. Itu masa mungkin baru-baru penubuhan WhatsApp group ini, mungkin kita akan buka untuk 2 hala, tetapi selepas selesai kita akan guna 1 hala saja. Jadi semasa 2 hala itu, sekiranya ada ibu bapa yang ingin memberi pendapat dan sebagainya, kita sama-samalah menjaga laras bahasa masing-masing ya, supaya tidak menimbulkan apa-apa ketidakharmonian dalam grup WhatsApp kita itu. Okey, yang kelima, menghormati waktu guru kelas, terutamanya lewat petang dan lewat malam yang tidak sesuai untuk bertanya pelbagai soalan. Jadi saya mohon juga ibu bapa untuk menghormati waktu peribadi guru-guru ya. Dan yang keenam, hanya seorang ibu bapa, seorang ibu atau bapa atau penjaga sahaja dibenarkan menyertai WhatsApp group ini ya. Okay, seterusnya maklumat berkenaan dengan penyerahan buku teks tingkatan 1. Kita akan adakan penyerahan buku teks kepada anak-anak, kepada ibu bapa lah sebenarnya ya, pada hari esok iaitu 18 Mac 2022 pada hari Jumaat, masa dari 8 pagi hingga 11 pagi, dan kita akan buat jadual penggiliran untuk penyerahan tersebut. Saya mohon ibu bapa untuk menyemak jadual penggiliran penyerahan buku teks tersebut dalam grup Telegram, dan kita akan adakan melalui caranya ialah melalui pandu lalu ataupun drive-thru. Ibu bapa boleh masuk ke kawasan sekolah, scan dulu MySejahtera, kemudian boleh pandu sehingga ke foyer sekolah, dan kita akan buat penyerahan di situ. Okay, seterusnya ialah berkenaan dengan pembelian buku ataupun peralatan di koperasi sekolah. Koperasi sekolah akan beroperasi mulai 25 Mac 2022 dari hari Isnin hingga Jumaat, dan masa beroperasi adalah dari 9 pagi sehingga 2 petang. Jadi ibu bapa bolehlah datang ke koperasi sekolah dan boleh berurusan seperti mana yang dipaparkan hari dan juga waktu yang ditetapkan. Baiklah, kepada ibu bapa dan juga anak-anak yang dikasihi, taklimat guru kelas bersama-sama dengan murid akan diadakan seperti yang dipaparkan di layar ini, iaitu pada 18 hingga 20 Mac. Guru-guru kelas akan maklumkan tarikh-tarikh untuk perjumpaan tersebut. Saya mohon ibu bapa untuk sentiasa merujuk di grup Telegram untuk mengetahui tarikh dan juga masa guru kelas mengadakan perjumpaan tersebut. Kita akan mengadakan perjumpaan melalui Google Meet ya, medium Google Meet, dan bolehlah berbincang 2 hala di situ. Apa-apa sebarang persoalan boleh diajukan kepada guru kelas pada ketika itu, dan agenda adalah seperti yang dipaparkan di situ ya. Baiklah, di sini saya kongsikan maklumat helpdesk untuk pengurusan pendaftaran tingkatan 1, iaitu Cikgu Aziza binti Alias dan juga Cikgu Nurul Najmi binti Abdul Manap. Sekiranya ada sebarang kemusykilan dari pihak ibu bapa, bolehlah menghubungi kedua-dua guru ini mengikut waktu berurusan seperti yang dipaparkan di layar ya. Dan sekian saja taklimat kita pada hari ini.
Diharapkan taklimat ini sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa dan juga anak-anak mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kemasukan murid-murid tingkatan 1 ke SMK Putrajaya Persilapan 1. Dan kami pihak sekolah mendoakan semoga anak-anak diberi kesihatan yang baik, begitu juga dengan ibu bapa sihat sejahtera. Dan saya menyeru kepada ibu bapa juga, sama-samalah kita mendoakan supaya anak-anak yang akan masuk ke alam persekolahan tingkatan 1 ini, masuk ke alam persekolahan menengah ini, akan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan dapat mencapai kejayaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.